Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita, tapi kedua-duanya memang super best. Dan cerita yang kedua betul-betul agak pelik tapi tetap juga menghiburkan. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita dan juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita mulakan cerita kali ini dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh Lin. Tapi bukan Lin yang sampaikan cerita dekat Abang. Adik Lin yang sampaikan cerita kepada Abang. Tapi Lin cerita dekat adik dia cerita dekat Abang. Satu pengalaman yang sangat luar biasa. Memang seronok sebabnya akan-akan tentang ceritanya sama-sama lebih kurang macam cerita Abang. Kisahnya berlaku dekat Bertam Jaya, Melaka. Abang pun kat Melaka. Ceritanya lebih kurang. Kisah dia macam ni. Lin, dia beli rumah dekat Bertam Jaya. Rumah teres 2 tingkat atau rumah banglo 2 tingkat lah. Kalau tak silap Abang, dekat Bertam Jaya tu orangnya kaya-kaya. Jadi Abang rasa rumah banglo 2 tingkat agaknya. Tapi kalau tengok daripada cerita, rumahnya macam besar. Lin ada 2 orang anak. Suami dia tak ada dekat Malaysia. Suami dia bekerja kat luar negara. Sah-sah lah rumah banglo kan ni. Dia ada 2 orang anak. 2-2 lelaki. Satu dah tingkatan 3. Satu lagi darjah 6. Jadi 2 anak dia memang boleh survive sendiri lah kat rumah tu. Tak ada masalah. Kalau Lin tinggalkan pergi kerja, anak tu boleh masak. Anak tu boleh menjaga diri, mengemas rumah. Anak-anak walaupun lelaki sekarang memang tak boleh dimanja. Kena diajar macam mana nak mengemas rumah, nak memasak. Boleh nanti tolong-tolong bini waktu bini bersalin nanti. Persediaan. Sambung kepada ceritanya. Kisahnya pada satu hari tu, waktu Lin mula-mula pindah dekat rumah tu, semua orang dekat taman perumahan tu kecoh dengan satu cerita, iaitu kisah budak perempuan putih. Ramai antara jiran-jiran Lin yang nampak tentang budak perempuan tu merayau-rayau. Tapi dalam banyak-banyak masa, sama ada tengah malam, tengah hari atau pagi, kebanyakan daripada orang yang pernah nampak budak ni, dia muncul pada waktu maghrib, di antara pukul 7 malam hingga pukul 8 malam. Tak pernah orang nampak selain daripada waktu tu. Dan yang mereka nampak adalah budak ni berbaju putih, lusuh, dengan rambutnya yang panjang, mukanya samar-samar. Walaupun tengok daripada dekat, walaupun dia muncul depan mata, orang tak akan nampak muka dia. Muka dia macam seolah-olah dialih-alihkan. Tak nak ditunjuk muka tu secara tepat. Pada awalnya, Lin anggap itu adalah satu berita yang cerita hantu biasa kat taman-taman perumahan. Rumah hantu, padang berantu, pokok puaka. Itu memang cerita-cerita biasa yang ada berlaku sewaktu kita berpindah dekat satu tempat. Tapi cerita kali ini pun Lin anggap benda yang sama. Ia adalah satu benda tambahan-tambahan untuk menyedapkan kawasan kejiranan. Tapi dalam banyak-banyak peristiwa yang orang nampak, ada satu peristiwa yang betul-betul agak menggusarkan Lin. Sebab kebanyakan daripada orang yang pernah terserempak dengan makhluk ni, kebanyakannya akan jumpa makhluk ni merayau-rayau di sekitar rumah ataupun di kawasan jalan raya, tengah rumah, tengah jalan, keluar daripada rumah lah ceritanya. Tapi dalam banyak-banyak cerita yang disampaikan, ada satu cerita yang berlaku dekat dalam rumah yang dialami oleh salah seorang jin Lin, salah seorang jiran Lin. Ceritanya bermula bila Lin duduk ramai-ramai, jumpa kawan-kawan dia pada satu petang tu, tujuannya untuk berborak-borak. Tapi tiba-tiba terkeluar cerita ni, dan cerita ni dipandang serius oleh Lin. Sebabnya inilah kali pertama dan satu-satunya benda tu muncul dekat dalam rumah, bukan dekat luar rumah. Cerita dia macam ni. Waktu ni kena bayangkan Lin duduk dekat dalam satu kelompok kakak-kakak yang tengah berborak waktu petang untuk berkenalan dengan jiran-jiran, dan waktu itulah dia dapat cerita. Kakak yang alami tu kita letaklah sebagai Kak Fatimah lah. Fatimah pada waktu tu dia ada anak dekat rumah. Anak dia dah ramai besar-besar, ada 3-4 orang yang besar-besar. Tapi dia baru lahirkan anak baby, baru lahirkan baby yang umurnya kurang daripada setahun. Dia kata sewaktu dia pindah dekat situ, dia tak pernah dengar pun cerita tentang budak perempuan rambut panjang baju putih. Sejak akhir-akhir ni, dia memang selalu dengar, tapi dengar orang kata jumpa kat depan rumah.
tak pula jumpa dalam rumah. Jadi dia berdoa lah, harap-harap budak tu tak muncul dekat dalam rumah. Pada satu maghrib tu, dia kata lebih kurang pukul 7.30, dia letak anak dia dekat dalam tempat baby, buayan baby lah, letak anak dia dekat situ, dan dia ambil peluang untuk pergi semayang. Semayang maghrib, suami dia pula waktu tu belum balik kerja. Anak-anak dia yang lain semua ada dekat rumah bawah, maksudnya rumah tingkat pertama. Dia je dengan baby duduk dekat tingkat kedua. Jadi waktu dia tengah semayang tu, tiba-tiba dia dengar anak dia tergelak-gelak. Dia pun pelik juga, siapa yang main dengan anak dia? Sedangkan bilik dia tu hanya ada dia dengan baby sahaja. Waktu tu dia tengah solat. Baby tu terletak dekat atas katil di belakang tempat dia solat. Jadi dia dengar anak dia tergelak-gelak, anak baby dia ni tergelak-gelak waktu tu dia tengah semayang. Nak kata ada abang-abang atau kakak dia yang masuk ke dalam bilik, tak ada seorang pun yang melintas dekat depan pintu. Sebab waktu Lin semayang memang dia menghadap pintu, memang dekat dengan pintu. Tak ada pula dia tengok anak-anak dia yang datang masuk. Dia pelik juga, dia teruskan semayang. Tak naklah kalau tiba-tiba dia batalkan semayang kan. Tengah-tengah dia semayang, dengar anak dia gelak-gelak. Waktu dia tengah tahiyat akhir, tiba-tiba gelak tawa anak dia berubah menjadi menangis. Anak dia terus menangis, mula-mula nangis sikit. Tiba-tiba anak tu meraung, wah macam tu. Budak kan kalau dia meraung kuat pula, yang lahir tu pula, baby tu pula anak lelaki. Jadi pakaikan dia memang kuat lah kan. Menjerit-jerit anak tu. Jadi Lin terpaksa cepatkan Lin pula dah. Fatimah cepatkan bacaan tahiyat untuk semayang tu. Dia cepatkan bacaan dan dia pun tolehlah ke belakang nak tengok apa yang terjadi pada anak dia. Apa yang dia nampak adalah seorang budak perempuan berambut panjang dengan baju warna putih duduk dekat tepi katil anak dia, katil baby, dan dia sergah budak tu sampai budak tu menangis. Pada waktu tu Fatimah tergamam. Dia tak tahu macam mana datang budak ni? Siapa budak ni? Waktu tu dia belum lagi terfikir budak tu adalah budak yang selalu orang ceritakan sebelum ni. Dia tak terfikir. Dia cuma, anak jiran ke mungkin? Naik daripada tingkap kot mungkin? Ataupun anak saudara dia. Tapi memang budak tu berbaju putih, berambut hitam panjang. Dia diam je lah. Dia teruskan semayang sambil berdoa. Dalam fikiran dia, ini mungkin anak-anak jiran yang datang ke rumah, yang masuk sewaktu dia tengah semayang dan pada waktu tu dia tak perasan. Anak dia terus menangis ni, menjerit-jerit. Dia cepatkanlah doa. Habis doa, dia pun paling belakang, seng-senglah kain untuk pergi ke tempat baby itulah. Nak tanya, nak awak ni daripada mana? Kenapa kau sergah anak makcik? Anak makcik menangis. Tujuannya nak tanya macam tu. Tapi baru dia nak melangkah mendekati anak dia dan budak perempuan tu perasan. Dan budak perempuan tu palingkan muka dia pada Fatimah. Dan Fatimah tergamam sebab budak perempuan tu tidak ada muka. Pada waktu tu Fatimah tahu yang budak ni adalah budak yang dimaksudkan oleh semua orang yang ada dekat Taman Bertam pada waktu tu. Jadi waktu tu Fatimah pun menjerit dan budak tu lari ikut tingkap. Tembus dinding. Dia bukan terjun kat tingkap, dia tembus dinding. Pada waktu tu Fatimah terus berlari ke anak dia, dia gendong anak dia, dia pujuk anak dia. Tapi mujuk Alhamdulillah berkat selawat-selawat Nabi, anak dia tak jadi nak menangis lama, nangis kejap. Tapi pada waktu tu sambil menggendong anak, Fatimah pergi ke arah tingkap. Tempat mana budak perempuan tu keluar dan dia nak tengok budak perempuan tu ke mana. Mungkin dia kata dalam pemikiran dia budak perempuan tu terjun ke daripada tingkat 2 kan. Tapi memang dia nampak dengan jelas budak tu keluar melalui dinding yang terletak sebelah tingkap. Dengan kata lain, dia bukan keluar melalui lubang tingkap, tapi menembusi dinding. Dia pergi ke arah tingkap tu, dia buka tingkap, dia nak tengok budak-budak, ada benda budak-budak lain ke yang duduk dekat situ, yang terjun ke, yang apa ke, yang lebih kurang pakai baju putih, rambut panjang. Tapi pada waktu tu keadaan luar dah semakin gelap. Maghrib dah hujung-hujung maghrib. Jadi pada waktu tu dia tak dapat nak kesan. Dalam otak dia, ini agaknya yang orang-orang banyak cerita tentang budak perempuan yang muncul pada waktu maghrib. Dan dia tutup pintu, tutup tingkap pada waktu tu. Dia ajak anak-anak dia yang lain pada malam tu, mereka pasang ayat Quran. Tak boleh tidur. Pasang ayat Quran dekat radio, dekat sini, ke mana-mana lah. Dia pasang ayat Quran supaya nak mengelakkan benda tu berulang lagi. Kes ni tahun 2012.
Jadi bila Fatimah jumpa dengan kawan-kawan dia, diceritakan sebagai pengajaran dan juga langkah berhati-hati kalaulah benda tu muncul sekali lagi, jadi dapatlah ditangani ataupun diambilkan apa-apa tindakan. Bila Lin dengar cerita daripada Fatimah, dalam hati dia dah tergerak, tolonglah jangan berlaku dalam keluarga aku. Walaupun dia tergerak-tergerak macam tu, tapi keluarga dia ada 2 orang anak lelaki, dan anak lelaki dia dah besar, dah 6 dengan tingkatan 3. Jadi mana mungkin akan berlaku dekat rumah dia. Dengan kata lain, mungkinlah dia kata dalam pemikiran dia, budak tu akan menyerang anak keluarga yang ada anak kecil, anak-anak baby, anak-anak yang masih lagi menyusu ibu kan. Jadi itu pada pandangan Lin. Jadi dia balik, lepas dia berborak-borak tu, dia balik dia kat rumah dia tu, dia tak cerita dekat anak-anak dia. Dia tak naklah anak-anak dia takut, tapi benda tu bermain dekat pemikiran dia. Takut juga kalau benda tu termuncul dekat depan dalam rumah dia, tapi fikir tak adalah sebab dia tak ada anak baby. Jadi ceritanya pada satu hari, Lin pada waktu tu Jumaat ke Sabtu, lebih kurang lah Sabtu kot, lebih kurang 2012. Jadi pada waktu tu Lin ada hal dekat luar. Memang biasa dia tinggalkan anak-anak lelaki dekat dalam rumah, dia tak bawa anak-anak dia. Anak-anak bujang bila mak ada urusan kat luar, dia malas lah nak ikut. Sebabnya iyalah anak bujang kan, dia berasa dia nak lepak-lepak kat rumah main game. Macam tu lah juga dengan anak-anak Lin. Jadi dia cakap dengan anak dia, mak pergi kedai dulu, korang tinggal kat rumah diorang. Jadi anak dia kata okey, tak ada masalah. Yang si adik duduk tingkat atas tidur, yang si abang duduk tingkat bawah main game. Iaitu Lin pun pergilah kerja, pergilah beli barang dekat kedai. Balik tu lebih kurang waktu tu maghrib maghrib pukul 7.30 masa tu. Jadi lepas main maghrib dia keluar pergi kedai. Balik tu dia ambil masa yang lama sikit lah, lebih kurang pukul 10.30 baru dia balik rumah. Dia tak risau sebab anak jantan memang 2 orang kat rumah, dah siap masak, makan je lah, tak ada apa pun yang boleh dibuat, dia kata. Jadi bila dia balik rumah tu pukul 10 malam, 10.30 malam, dia tengok, dia masuk je dekat dalam parking, dia tengok rumah dia pintu terbuka luas, satu rumah gelap, tak ada orang. Waktu tu berdebar gila. Sebabnya dia takut rumah dia kena masuk perompak, ataupun rumah dia ialah jadi apa-apalah. Yang dia fikir adalah, mana anak jantan aku, apalah jadi dengan anak jantan aku ni. Jadi dia pun berlarilah masuk rumah, dia nyalakan semua lampu, dia berlari masuk rumah, dia tengok, dia panggil lah, abang adik, tak ada nak menyahut pula. Naik sampai ke tingkat 2, tak ada juga. Oh, dah keluar rumah, dah cari dalam rumah tak jumpa, dia lari keluar rumah. Sampai dekat luar rumah, tiba-tiba dia nampak jiran dia selang 2 rumah daripada rumah dia lambai-lambai, seolah-olah macam nak memberitahu sesuatu. Jadi Lin pun pergilah berlari dekat jiran dia. Apa benda yang terjadi ni? Jadi jiran dia bagi tahu, anak engkau ada dekat rumah akak. Dia kata, jangan risau, dia orang semua okey, cuma dia orang masih lagi ketakutan. Jadi Lin pun pelik, takut kenapa pula? Jadi dia pun pergilah tengok anak dia. Anak dia yang pertama dengan anak dia yang kedua, muka dah pucat besi, dah macam ada yang tak kena. Jadi dia bawa 2 anak ni, dia pergi klinik dulu untuk memastikan anak dia dalam keadaan yang selamat. Sampai dekat klinik, dah cek jantung, dah cek paru-paru, semua cek. Jadi anak dia 2-2 dalam keadaan sihat, cuma 2-2-nya dah mula nak ada simptom-simptom demam. Jadi dia pun baliklah bawa anak dia berdua ni pergi rumah dia. Mula-mulanya anak dia 2-2 ni, walaupun seorang tingkatan 3 dengan darjah 6, 2-2 tak nak masuk rumah. Tak nak masuk, tak ketakutan. Tak apalah, Lin kata jangan risau, kita masuk rumah sama-sama, kita baca selawat Nabi. Dia pun dia baca selawat Nabi, masuklah rumah. Malam tu Lin tidur dekat bilik anak-anak dia. Sebab anak-anak dia kedua-duanya memang muka pucat lesi, ketakutan, macam nampak sesuatu. Tapi Lin tak tanya lagi apa benda yang berlaku. Selang 2-3 hari bila anak dia dah betul-betul okey, lepas tu Lin pula beli bacaan ayat Al-Quran, dia pasang kuat-kuat dekat dalam rumah tu, bergema-gemalah ayat Quran dalam rumah tu, baik tingkat atas, baik tingkat bawah, biar bacaan Al-Quran tu berkumandang seluruh rumah. Barulah Lin berani nak tanya dengan anak dia apa sebenarnya yang berlaku. Cerita anak dia, waktu Lin keluar daripada rumah, waktu maghrib kan, lepas semayang maghrib. Jadi anak-anak dia yang berdua ni belum lagi semayang. Jadi si adik yang duduk tingkat atas tu, tiba-tiba dah dekat-dekat pukul 8, dia baru tersedar daripada tidur. Dia terfikir, aku belum semayang, dia kata. Dah dekat pukul 8 pada waktu tu, nak pergilah ambil semayang. Tapi bila dia terjaga, dia tengok keadaan tingkat kedua, memang tak ada lampu.
Tak ada menyala lampu, gelap aja. Jadi dia pun carilah lampu, nyalakanlah. Dia kata dia tak rasa takut pada waktu tu sebab tu rumah dia. Lepas dah nyalakan lampu, dia pun nak pergilah kat tingkat bawah. Tujuan dia nak tengok abang dia dah semayang ke tidak. Ataupun dia kata kalau abang dia dah semayang, dia nak marah abang dia. Kenapa tak kejutkan dia semayang? Waktu dia nak turun tangga tu pula berpusing. Waktu dia nak turun tangga, dia tergamam. Dekat tengah-tengah tangga ada budak perempuan rambut panjang baju putih tunggu dekat tengah tangga. Pada waktu tu si adik ni dah tergamam. Siapa pula budak perempuan ni? Anak jiran ke? Waktu tu dia tak tahu nak cakap apa, dia tak tahu nak tanya apa. Dia diam je tengok budak perempuan tu. Tiba-tiba budak perempuan tu keluarkan suara seolah-olah macam suara sedih, suara menangis. Sayulah suaranya. Waktu tu si adik dah meremang dah. Kenapa budak perempuan ni? Lepas tu bila dia tengok kaki budak perempuan tu seolah-olah tak jejak tanah, tak jejak dekat tangga. Waktu tu dia dah tahu dah ini benda yang tak kena, benda yang sesuatu yang ada dekat depan dia ni bukan benda biasa. Dan budak tu angkat muka dia pandang ke arah adik. Pada waktu tu adik tahu itu adalah bukan makhluk alam ini, makhluk alam sebelah. Waktu tu adik dah tak boleh nak cakap apa. Dia dah tak tahu nak keluarkan apa, nak baca apa pun dia tak ingat. Dia hanya fikir nak jerit nama abang dia. Dia kumpul segala kekuatan untuk jerit nama abang dia. Dan budak perempuan tu naik satu tangga mendekati adik. Tapi budak perempuan tu berdiri mendekati dinding. Boleh bayangkan tangga, dia mendekati dinding seolah-olah dia bersandar pada dinding. Tapi dia naik satu mata tangga mendekati adik. Adik dah begitu takut, rasa macam nak terkencing pada waktu tu. Dikumpulkan semua kekuatan dan dia jerit sekuat hati, "Abang!" Pada waktu tu abang yang ada dekat tingkat bawah dalam keadaan kalang kabut berlari daripada ruang tamu. Rupanya abang dia pun tertidur. Berlari daripada ruang tamu nak menaiki tangga, nak tengok sebenarnya kenapa adik dia menjerit. Bila dia sampai dekat tangga, dia tergamam. Sebab dia pun nampak budak perempuan tu ada dekat tangga. Tapi budak perempuan tu tak pandang ke arah abang, dia cuma pandang ke arah adik. Adik pada waktu tu dah menangis, kaki seolah-olah terpaku pada bumi. Dia tak boleh bergerak. Abang tak boleh. Pada awalnya abang dia kata dia nak lari, nak dapatkan bantuan daripada jiran-jiran. Tapi dia fikir takkan dia nak tinggalkan adik dia seorang-seorang. Dia terpaksa buat sesuatu. Jadi pada waktu tu dia dah menggeletar dengan mengelabahnya. Dia hanya fikir satu je caranya, iaitu dia naik rempuh budak perempuan tu dan tarik adik dia keluar daripada rumah. Itu dia punya cadangan. Apa yang difikirkan itulah yang dia cadang nak buat. Dan dia pun dengan kekuatan dia baca bismillah, dia berlari naik tangga, melepasi budak perempuan tu, capai tangan adik dia dan tarik adik dia turun tangga ke bawah. Dan diorang berduanya lari keluar pada rumah, buka pintu keluar daripada rumah, tak pandang belakang, tak tengok pun apa yang terjadi dekat budak perempuan tu. Dia lari keluar daripada rumah dan dia pergi ke rumah jiran. Bila sampai dekat rumah jiran, dia gendang rumah jiran. Dan bila jiran tu buka, makcik tu memang faham lah. Dan dia cerita dia nampak budak perempuan rambut hitam berbaju putih. Makcik tu tak banyak soal. Makcik tu terus bawa anak-anak tu masuk ke dalam. Dan tenangkan dia orang, bagi air semua dan tunggu untuk mak dia datang. Lin datang semula. Dan itulah yang terjadi pada Lin dan anak-anak Lin. Pada waktu tu bila Lin dengar benda ni, Lin rasa macam tak sedap hati. Ada yang tak kena dengan ni. Jadi tu yang Lin beranggapan tindakan dia beli ayat-ayat Quran dipasang seluruh rumah adalah tindakan yang tepat. Dia tak sangka walaupun rumah dia tak ada baby, tapi benda tu boleh muncul dalam rumah. Siapa budak perempuan tu? Ceritanya tentang ini, orang-orang bertamjaya boleh kongsi dengan abang. Komen dekat bawah. Apa sambungan? Apakah sebenarnya yang terjadi pada budak perempuan tu? Cerita yang kedua ni disampaikan oleh Maya, berlaku dekat negeri Perlis. Tapi bukanlah berlaku dekat tempat, tapi kali ni berlaku dekat Maya sendiri. Cerita dia memang pelik. Abang bila baca cerita ni tak tahu kenapa abang meremang-remang. Sebab berkaitan dengan kematian. Seram. Abang kena kaitan dengan kematian ni memang seram. Tak seram kan kita. Walaupun kita semua akan mati, tapi menghadapi satu kematian adalah sesuatu yang sangat menyeramkan. Kisah ni macam ni.
Pada waktu tu Maya baru berumur 20 tahun. Dia belum lagi dapat kerja dekat sektor kerajaan. Sekarang ni dia dah kerja dah dekat sektor kerajaan. Tapi pada 12 tahun yang lepas dia masih lagi belum kerja kat sektor kerajaan. Umur dia masih 20 tahun. Dia bekerja dekat satu kilang. Dia kata dia seronok kerja dekat situ. Walaupun dekat Perlis lah ni. Walaupun dia kata kerjanya penat, ada shift, lepas tu bergaduh pula dengan bos, dengan kawan, stok lah, macam-macam lah benda yang nak dipikirkan. Termasuk sebab dia kerja pada waktu tu sebagai operator kan. Jadi adalah shift malam, shift siang. Jadi dengan kata lain penat-penat, tapi gajinya berbaloi. Lepas tu kawan-kawannya baik-baik pula. Tapi bukan itu tu ceritanya. Pada satu hari tu, dia rasa waktu dia tengah bersiap-siap nak balik. Siap-siap nak balik daripada shift malam. Lebih kurang pukul 7-8 malam lah macam tu. Tengah-tengah dia dekat depan loker nak kemas-kemas barang. Tiba-tiba dia rasa satu badan dia sakit. Dia bermula daripada mana? Dia bermula daripada ubun-ubun dia. Tiba-tiba ubun dia bergerak tau. Ubun-ubun ni kita punya punca rambut kan. Ubun-ubun dia bergerak. Badannya lupa pula maghrib. Asar. Tak salah cerita. Asar pada waktu tu. Pukul 4.30 macam tu. Dia dah nak balik dah siap-siap nak balik. Jadi dia rasa macam ubun-ubun dia bergerak. Dia tergerak. Kenapa pula ubun abang aku bergerak? Lepas tu, daripada ubun-ubun tu, dia rasa kepala dia mula rasa sejuk. Sejuk, turun ke bawah. Turun. Lepas tu sampai satu badan dia sejuk, sampai dekat pusat dia pula. Dekat pusat dia bergerak macam ditarik-tarik daripada dalam, seolah-olah macam ada benda yang menarik. Kenapa pula ni? Dia kata, aku nak mati ke apa? Ubun-ubun berdenyut, pusat pula bergerak. Jadi dia diam je lah. Dia diam. Sejuk tu daripada kepala turun ke badan, badan turun ke kaki, kaki turun ke tapak kaki. Bila satu badan dia rasa sejuk, dia dah rasa menggigil lah pada waktu ni sebab kesejukan. Tiba-tiba dia rasa satu badan dia seperti ditoreh dengan pisau. Sakit tak boleh nak cakap. Dia punya badan sampai dia tengok tangan dia, kenapa tangan dia luka ke? Tapi dia rasa seperti ada pisau yang mencorik. Dia bukan sekali, macam sop macam dia. Dia corik, dia toreh tangan dia rasa sakit, leher dia rasa sakit, muka dia rasa sakit, tengkuk dia sakit. Boleh dikatakan satu badan dia seperti ditoreh dan dia terjelepuk jatuh ke lantai. Pada waktu tu dia menggigil. Dia kata dia tak boleh nak buat apa, nak bergerak pun tak boleh, terlalu sakit. Jadi bila dia jatuh dekat lantai, kawan-kawan dia datang tengok, tanya, Maya, kenapa keadaan Maya macam ni? Kawan-kawan dia cakap, muka Maya biru macam mayat, biru pucat. Macam Maya okey ke tidak ni? Maya okey ke tidak ni? Selepas habis satu badan dia seperti ditoreh-toreh dengan pisau, tiba-tiba dia rasa macam ada sesuatu benda seperti api yang diletakkan dekat kulit-kulit dia. Yang tadi rasa bisa pun tak habis, kali ni rasa perit pula pun tak habis. Dia rasa satu perit macam diletakkan api di setiap penjuru badan dia. Rasa sangat sakit pada waktu tu. Yang dia ingat adalah dia selawat, dia baca syahadah dan dia baca apa-apa yang patut dan dia cuba untuk berdiri. Kawan-kawan dia semua papah dia tengok dalam keadaan dia sangat menakutkan. Maya kata pada waktu tu dia rasa betul-betul rasa macam dia dah hujung nyawa. Dia rasa macam ada yang tak kena. Jadi dia pun minta kawan-kawan dia, papah dia, untuk dia duduk dekat bangku yang berdekatan. Waktu dia duduk dekat bangku tu, dia rasa satu badan dia ni seperti dipukul, ditoreh dan juga dibakar pada waktu yang sama. Susah nak jelaskan, dia kata. Dan seluruh badan dia diseliputi dengan rasa sejuk yang teramat sangat. Sampaikan dia tak boleh nak bergerak. Dia redha dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba telefon dia berdering. Dan dia angkat telefon dia. Kawan dia angkat telefon. Bagi telefon tu kat dia, dia angkat. Dan dia dapat berita Pak Lang dia meninggal. Waktu tu dia rasa sedih sangat. Dia tak tahu apa kaitan Pak Lang dia dengan apa yang dia alami. Tapi dia rasa sedih sebab dia rapat dengan Pak Lang dia. Pak Lang dia duduk dekat Kelantan. Jadi mak dia cakap, balik rumah sekarang, kita nak bertolak balik ke Kelantan. Dan dia hanya berehat lebih kurang setengah jam dekat atas bangku ditemani dengan kawan-kawan dia. Selepas dia berehat, kawan dia bagi Panadol kurang sikit je.
dia tetap ada kesungguhan nak balik sebab dia rasa apa yang terjadi pada badan dia ada kaitan dengan Pak Lang dia, walaupun benda dia tak pernah terjadi sebelum ni. Jadi dia gagahkan juga, dia minta kawan dia hantar dekat rumah dia, datang pakai van macam itulah. Tapi di balik ni dia minta kawan dia yang ada kereta hantarkan ke rumah. Bila sampai dekat rumah, mak dia terkejut, bapak dia terkejut. Muka Maya waktu tu betul-betul pucat macam muka orang sakit, dan nampak daripada muka Maya tengah menanggung satu kesakitan yang teramat sangat. Dan Maya kata waktu dia berjalan walaupun berkasut, dia rasa tapak kaki dia dicocok-cocok dengan jarum yang sangat banyak. Dia tak tahu macam mana nak jelaskan, tapi hatinya tetap juga nak bergerak, nak tahu apa kaitan dia dengan Pak Lang dia yang dia rasa sekarang. Jadi diorang pun siap-siap, keluarga siap-siap, terus balik Kelantan. Sampai dekat Kelantan pukul 1 pagi. Waktu tu dia flat, dia tak boleh buat apa, dan diorang semua bermalam dekat rumah Pak Ngah dia yang duduknya berdekatan dengan rumah Pak Lang. Dekat rumah Pak Ngah, dia kata habis dia sembahyang isyak, dia hilang. Sebab mak dia bagi painkiller, bagi dia rehat, bagi dia relax. Waktu tu dia tak mimpi apa-apa, satu badan dia sakit. Sedar-sedar mak dia kejut dia untuk sembahyang subuh. Waktu ni dia tak tengok lagi jenazah Pak Lang dia, tak sempat nak tengok. Satu badan dia sakit, dia kata dia tak boleh bergerak. Orang-orang semua nampak dia macam demam, tapi dia kata dia lebih daripada demam, lebih sakit daripada sakit-sakit lain yang dia pernah alami. Dia terasa memang huru-hara sangat pada waktu tu. Dan bila dia sedar daripada tidur, mak dia suruh sembahyang subuh. Mak dia kata pagi ni akan dikebumikan Pak Lang dia, dan mak dia suruh tunggulah dekat rumah Pak Ngah, tak payah ikut. Tapi Maya tetap juga nak ikut sebab dia nak tahu apa kaitan dia dengan kes kematian Pak Lang dia. Pak Lang dia ada bela-bela ke? Bela-bela tu nak masuk dalam badan dia ke apa? Itu pada pemikiran dia pada awalnya. Jadi dengan keadaan memapah-mapah, sepupu-sepupu dia, papah dia tengoklah juga majlis. Pergilah, bergeraklah ke kubur ni nak menghadiri majlis pengkebumian Pak Lang dia. Satu keajaiban yang sangat-sangat tidak disangka. Dia pijak je tanah perkuburan tempat mana Pak Lang dia nak dikebumikan, satu sakit pun hilang. Segala sakit yang dia alami sejak daripada semalam, termasuk sejuk, badan seperti ditoreh dengan pisau, badan dia seperti dibakar dengan api, badan dia seperti diseliputi dengan satu sakit yang teramat sangat, hilang sewaktu kaki dia turun daripada kereta dan menjejakkan ke tanah tempat Pak Lang dia dikebumikan. Pada waktu dia terus boleh berjalan. Dan mak bapak dia terkejut. Sepupu-sepupu dia yang tadi yang duk nak memapah-mapah dia pun tadi pun semua terkejut. Semua kata, Maya, kau okey ke tidak ni? Kau okey ke tidak? Okey, aku okey. Aku tak ada masalah. Aku dah tak demam. Aku okey je. Jadi dia pun menghadiri majlis perkebumian Pak Lang dia, dan dia sampai habis, bila dia balik tu dia cerita dengan mak ayah dia apa yang dia alami. Tapi mak ayah dia, biasalah mak ayah akan cakap benda ni kot secara kebetulan, tak ada kaitan pun dengan hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Mak dia kata Pak Lang tu Pak Lang punya urusan, jadi janganlah dicampur-campurkan. Jadi bila dah dengar alasan macam tu, Maya malas nak panjang-panjang. Dah mak ayah cakap macam tu kan, redha je lah. Mungkin itu satu-satunya lah kejadian yang akan berlaku, tak akan berlaku untuk kali yang kedua. Maya ingatkan itulah satu-satunya kejadian yang dia alami, iaitu rasa pelik sewaktu Pak Lang dia meninggal. Tapi selang beberapa bulan selepas tu, Maya dapat beli motor. Masih lagi kerja dekat kilang yang sama. Lepas tu, dia pula pada waktu tu tak rasa apa-apa. Dia rasa okey je nak pergi kerja shift pagi kan. Dia start motor, dia prank lah motor, teruslah sampai kat tempat kilang dia. Pagilah ni lebih kurang pukul 6.30, pukul 7 lah. Lepas subuh dah bertolak. Sampai dekat kilang, dia pun masuklah dekat dalam kilang. Tengah dia berjalan menghala ke tempat kerja dia, tempat stesen dia kerja. Tiba-tiba jadi sekali lagi, tapi kali ini lebih teruk daripada yang pertama tadi. Sama, rasa sejuk datang daripada ubun-ubun kepala, turun sampai ke pusat, selepas tu sampai ke kaki, dan selepas tu satu badan dia rasa sejuk dan disertai dengan rasa perit di seluruh badan, seolah-olah dipotong-potong, dicoret-coret dengan pisau. Selepas tu rasa seperti dibakar. Rasa tu terasa sekali lagi. Pada waktu tu dia tengah berjalan, dia memapah cari tempat mana dia nak pegang, sebab kalau tak ada tempat pemegang dia boleh jatuh. Sebab kaki dia tak boleh nak berjalan. Dia kata tapak kaki dia rasa seperti dicocok-cocok dengan sesuatu yang tajam, dan dia pegang dengan satu batang besi yang ada dekat pintu. Dia pegang,
Dan pada waktu tu ada beberapa orang kawan dia melintas sebelah dia. Semua terjerit-jerit sebab muka Maya pada waktu tu berubah jadi biru. Dah semua jadi ketakutan. Ramailah budak-budak kilang berkumpul dekat sekeliling Maya, pegang Maya, dokong Maya dan terlentangkan Maya dekat atas lantai untuk bagi Maya relax, dapat bernafas dengan lega. Tapi pada waktu tu Maya kata dia tak fikir apa. Dia cuma rasa macam mana dia nak menahan kesakitan. Kesakitan yang dia alami kali ini adalah lagi teruk daripada yang pertama. Sebab kalau yang pertama dia disertai dengan rasa cocok-cocok jarum di seluruh tapak kakinya, tapi kali ini di kawasan matanya dan di kawasan mulutnya seperti dicocok-cocok dengan jarum yang sangat-sangat banyak. Terlalu sakit, susah nak diceritakan. Dia tak boleh nak bercakap, nak buka mulut pun sakit pada waktu tu. Nak pegang sesuatu pun sakit. Dia cuma terlentang. Yang dia ingat adalah dia selawat Nabi dan dia bersyahadah. Adakah aku nak mati? Ataupun adakah ada orang yang nak mati? Yang Allah bagi petandanya pada aku. Tapi dia kata pada waktu tu dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah, bagilah sesuatu untuk aku boleh bergerak, untuk aku tidak rasa sakit seperti ini. Tiba-tiba dekat dalam poket dia bunyi panggilan telefon. Dan kawan dia keluarkan. Kawan dia lepas bagi minum air, bagi Panadol, bagi untuk Maya betul-betul relax. Dan lepas bunyi deringan telefon tu, telefon dikeluarkan daripada poket Maya. Rupanya mak dia telefon. Dan bila dia angkat mak dia, dia angkat telefon yang mak dia call tu, mak dia bagi tahu mak lang dia pula meninggal. Mak Uda dia pula meninggal. Salah. Mak Uda dia pula meninggal. Tapi ini adalah keluarga sebelah mak. Yang pertama tadi keluarga sebelah ayah. Yang ini keluarga sebelah mak. Jadi dengan kata lain, mak lang dia meninggal dekat hospital dekat kawasan Perlis, tak jauh daripada rumah dia. Dengan kekuatan, sisa-sisa kekuatan yang ada, dia cuba bangun. Walaupun kawan-kawan dia tak kasih, tapi dia kata dia kena bangun. Sebab dia kata ini ada kaitan dengan mak lang dia yang meninggal. Dia kena buat sesuatu untuk bagi kesakitan dekat badan dia kurang. Pada waktu tu dia hanya terfikir satu je. Dia nak pegang air mandian mak lang dia. Dia nak tengok sendiri mak lang dia dimandikan. Jenazah mak lang dia dimandikan. Dan waktu tu dia dengan kekuatan yang ada, dia naik motor semula. Dia, kawan-kawan beritahu dengan pihak management ada kematian, dan dia pun diberi kebenaran untuk balik. Dan dia naik motor, dia start motor. Lepas tu dia balik kat rumah, pergi rumah mak lang dia terus. Mak Uda. Pergi rumah mak Uda dia terus. Dia tengok orang dah penuh dekat rumah mak Uda dia. Dan dia pun turun daripada motor. Bapak dia punyalah terkejut. Bapak dia panggil, Maya, kau kenapa muka kau macam pucat macam mayat ni? Dia tak jawab masa waktu tu. Dia diam je. Dia cuma kumpulkan kekuatan. Janganlah dia tombang di kalangan orang ramai. Pada waktu tu dia kata nak jalan, kalau ikutkan tak ingin nak jalan. Tapi dia tahu kalau dia tak jalan, kalau dia tak buat seperti sesuatu yang bisikkan kat telinga dia ni, dia tak akan baik. Dia tak akan sembuh. Jadi dengan kekuatan yang ada, dia berselawat, dia baca Allahu Akbar banyak kali, dia berjalan daripada motor masuk ke dalam rumah. Semua orang yang nampak ni, semua orang terkejut dan berbisik-bisik. Sebab keadaan dia memang betul-betul uzur. Seperti dia mengalami demam yang teramat sangat. Bila dia masuk dekat kawasan tempat mak Uda dia dimandikan, dia nampak mak Uda dia tengah dimandikan, tengah diuruskan. Dan dia pun pergi dekat kawasan baldi yang terisi air mandian mayat, dan dia senduk, dia apa kita panggil, cedok. Dia cedok air tu, dia siramkan air tu pada jenazah mak Uda dia. Serta merta seluruh sakit dia, satu badan sakit dia hilang automatic, snap macam tu. Memang dia kata susah nak dijelaskan. Dan dia okey balik. Muka dia tak pucat, muka dia tak biru. Dan yang perasan benda ni adalah mak dia. Sebab pada waktu tu mak dia berdepan dengan dia. Jadi bila dah mandikan jenazah tu, balik tu mak dia tanya, sebenarnya terjadi lagi ke benda tu? Dia kata jadi lagi mak. Jadi mak dia kata macam ni, ambil, kita doa banyak-banyak pada Allah Ta'ala, kau buat sembahyang hajat supaya dijauhkan daripada benda-benda yang buruk. Jadi ini adalah kali kedua Maya mengalami peristiwa berkaitan dengan keluarga-keluarga dia yang meninggal. Dan kejadian yang kedua ini pula memang bukan kejadian yang terakhir. Berlaku lagi kali yang ketiga. Dan kali yang ketiga ni adalah kali yang paling dahsyat sekali. Dia tak tahu macam mana nak jelaskan, yang benda tu berlaku bukan dekat tempat kerja tapi berlaku dekat rumah. Pada waktu tu asar, dia kata, dia tengah tengok TV. Dia tengah tak ada rasa apa-apa, dia rasa okey je, tak ada masalah pun. Tiba-tiba dia rasa
mulalah sejuk daripada ubun-ubun turun dekat pusat. Waktu tu dia dah gelabah, dia dah tak tentu arah. Waktu tu bapak dia ada dekat luar, mak dia pula ada dalam bilik. Dia nak jerit panggil mak dia, tapi suara dia macam tersekat dekat kerongkong. Dah gelabah, dia tak tahu nak buat macam mana. Tiba-tiba sejuk tu bertukar jadi panas, panas bertukar jadi seperti dihiris-hiris, dan hiris-hiris tu bertukar jadi 1000 jarum yang menusuk ke seluruh badan. Pada waktu tu punyalah sakit. Dia kata dia nak menahan sakit. Daripada dia duduk atas kerusi, dia terjatuh dekat bawah, dekat lantai sambil dia menjerit, "Mak, tolong mak." Itu je yang dia ingat. Dia ingat itu sahaja dan dia cuba jerit untuk dapatkan bantuan. Yang dia ingat selepas tu adalah dia dengar tapak kaki mak dia datang ke arah dia. Dia nampak lah walaupun samar-samar. Lepas tu mak dia, "Astaghfirullahalazim, Maya, aku kenapa ni? Dia kata, mak dia itu apa yang mak dia cakap. Muka Maya pada waktu tu pucat biru. Lepas tu matanya terbelalak. Lepas tu mulut dia tengang-nganga. Macam seolah-olah menahan kesakitan, tapi dalam gaya yang sawan. Macam sawan dan juga ni, sejenis sawan. Jadi pada waktu tu yang dia ingat adalah dia kesakitan, dia cuba menahan, dan yang terlintas dekat kepala dia pada waktu tu adalah muka Mak Yam. Siapa Mak Yam? Mak Yam tu adalah pengasuh dia waktu dia kecil. Dan pada masa yang sama, Mak Yam tu memang rapat dengan keluarga dia. Dan waktu dia tengah sakit-sakit tu, dia sebut perkataan ni dengan jelas yang mak ayah dia dengar dekat apa yang dikatakan, iaitu, "Mak ayah," dia kata, "Mak Yam nak meninggal." Pada waktu tu mak dia kata, "Tak ada meninggal, kau jangan mengarut, Mak Yam sihat." Jadi engkau ni dalam keadaan macam mana? Kita kena bawa engkau pergi hospital, kau dah teruk sangat. Tu Maya kata, "Jangan bawa pergi hospital, kejap lagi Maya okey. Dah tak ada, jangan risau, jangan, tak ada apa-apa ni." Dia kata waktu tu walaupun mata dia kejam, dia cuba cakap dengan lancar, tapi suara dia tersekat-sekat. Dalam keadaan dia pejamkan mata, dia macam seolah-olah nampak sesuatu pemandangan yang susah nak dijelaskan. Dia nampak ramai orang yang tengah sakaratul maut. Ada yang orang aksiden, ada yang orang ditarik nyawanya sebab jantungnya sakit, ada yang mati dekat bilik pembedahan. Dia nampak ramai orang yang mati pada waktu tu serentak. Dalam keadaan dia waktu kejam mata tu, dia macam dibawa ke sesuatu dimensi yang dia susah nak jelaskan. Pada waktu tu dia masih lagi menahan sakit, cuma dia kata, "Mak Yam nak meninggal, Mak Yam nak meninggal, Mak Yam nak meninggal." Itu je yang diulang-ulang banyak kali. Sebab dia tahu bukan dia yang sakit untuk mati. Dia hanya menjadi tempat untuk berita tu nak disampaikan. Pada waktu tu mak dengan ayah dia, memang ayah dia tengah bersiap-siap nak bawa Maya ni pergi ke hospital sebab keadaan Maya ni memang dah teruk sangat. Dah kejang-kejang, biru-biru badan dia. Sedang ayah dia bersiap-siap dengan mak dia ni. Mak dia dah nangis-nangis dah pada waktu ni. Tiba-tiba datanglah seorang jiran beritahu. Kak, dia kata, "Bang, nak beritahu ni, Mak Yam meninggal." Waktu tu, bila dengar je Mak Yam meninggal, Maya cakap seluruh badan dia hilang rasa sakit. Dia terus bangun. Lepas tu mak dia pandang dia pandang mak dia, bapak dia dah tergamam dekat kawasan ruang tamu. Lepas tu Maya boleh cakap apa? Kan Maya dah cakap tadi, Maya boleh rasa kesakitan yang Mak Yam merasa agaknya, dia kata pada waktu tu. Mak dia dengan bapak dia betul-betul tergamam, tak boleh nak buat apa dan tak tahu apa kaitannya. Dan selepas Mak Yam dikebumikan, esoknya mak ayah dia tanya apa sebenarnya yang berlaku, dan Maya ceritakan daripada mula sampai habis. Cuma dia tak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada dia. Dan mak ayah dia bercadang untuk bawa dia pergi berubat. Jumpalah dengan seorang Tok Syekh ni dekat Perlis. Alim lah Tok Syekh ni kan. Jadi Tok Syekh tu cakap dia bukan sakit, tak ada kaitan pun dengan saka, dengan apa-apa syaitan, jin, apa benda, memang tak ada. Tapi dia diberi sedikit kelebihan pada dia. Sebabnya kelebihan ini adalah untuk memberitahu orang-orang sekitar dia akan meninggal. Sejak daripada jumpa Tok Syekh tu, dan Tok Syekh tu bagi beberapa amalan zikir-zikir, dan sejak daripada tu Maya tak lagi mengalami kejang-kejang kesakitan setiap kali ada sedara mara dia meninggal.
Tapi Maya dapat satu lagi kelebihan bila seseorang tu nak meninggal, iaitu tiba-tiba kalau hari orang tu nak meninggal, sehari sebelum atau seminggu sebelum, dia akan terbayang-bayang muka orang tu. Dia tak akan cerita pada orang lain selain daripada mak ayah dia. Dia akan cakap lah, mak, dia kata macam Abang Zul belakang rumah ni nak meninggal lah. Dia kata, mana Maya tahu? Entah, Maya boleh terbayang-terbayang. Maya tak sakit ke rasa satu badan? Tak sakit, tapi terbayang-terbayang muka dia. Selang seminggu, Abang Zul meninggal. Dia pun tak boleh nak jelaskan, dan benda tu berlaku sampai sekarang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang sampaikan hari ini. Sebelum Abang tamatkan cerita, Abang nak buat pengumuman. Abang ada jual kek coklat, tapi Abang namakan dia sebagai JSPL Coklat Moist. Ada nak juga letak nama JSPL. Jadi itu adalah produk yang ketiga yang dikeluarkan oleh Abang dan diusahakan oleh adik-adik ipar Abang. Yang perempuan-perempuan suri-suri rumah tu kan. Sebagai Abang sulung, kenalah membantu. Abangnya di YouTube. Mana tahu ada yang nak merasa. Abang dah letak dekat Shopee dan linknya Abang letakkan sekali bersama-sama dengan perapan sate. Jadi bolehlah tekan kalau siapa-siapa nak order, nak rasa harganya tak mahal, murah aja. Harga-harga kita lah, harga-harga marhain kan. Jadi sebelum Abang tamatkan cerita, Abang nak sampaikan macam biasalah ucapan-ucapan hari jadi. Ucapan hari jadi yang pertama disampaikan oleh Kak Fida. Dia kata dia nak ucapkan selamat hari jadi ni buat suami dia yang bernama Osman Razali, yang mana hari jadinya jatuh pada 8 hari bulan 8, dan katanya terima kasihlah menjadi suami yang sangat sweet muit lah sepanjang perkahwinan dan menjadi seorang imam dalam keluarganya. Oh, sweetnya. Selamat hari jadi daripada saya untuk Abang Osman. Ucapan hari jadi yang kedua datangnya daripada seorang anak yang bernama Fatin Nabila. Dia kata dia nak ucapkan selamat hari jadi buat mak dia. Mak dia yang bernama Nur Ilham binti Ibrahim. Tapi dia tak beritahu berapakah tarikh hari jadi mak dia. Tapi dia kata ucapan ni dia nak sampaikan buat mak dia jadi kenangan. Dia kata dia sayang sangat mak dia. Dia harap mak dia dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Allah, sedih abang rasa. Ini ucapan daripada seorang anak. Moga-moga jadi kenangan lah makcik. Oh, ini ucapan yang sangat-sangat mengharukan. Ucapan yang ketiga hari jadi ni datang daripada seorang encik suami. Dia beritahu nama dia pada abang tapi abang lupa. Dia kata pada 1 hari bulan 8 hari tu jatuhnya hari jadi isterinya yang tercinta, iaitu Nur Madihah Abdin Majid. Jadi dia kata terima kasih menjadi isteri yang paling baik dalam dunia, isteri syurga buat dia dan menjadi ibu untuk anak-anak. Jadi si suami diucapkan selamat hari jadi dan didoakan isterinya semoga panjang umur, sentiasa beri kesihatan yang baik dan sentiasa dirahmati Allah. Wah, amin ya rabbal alamin. Ucapan hari jadi yang seterusnya datang daripada seorang anak yang bernama Syukri. Dia kata dia nak ucapkan selamat hari jadi buat mak dia, iaitu Fatimah binti Kesut, yang mana hari jadinya jatuh pada 29 hari bulan 7 hari tu. Jadi dia doakan semoga ibundanya sentiasa dirahmati Allah walaupun di mana jua, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Ucapan yang keempat ini datangnya daripada seorang adik. Dia kata nak ucapkan selamat hari jadi buat abang dia yang bernama Nordin Matno, yang mana hari jadinya jatuh pada 31 hari bulan 7 hari tu. Jadi sempena hari jadi ni dia nak doakan semoga abang dia sentiasa diberkati Allah dan sentiasa dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik. Dan ucapan yang terakhir ni datang daripada seorang anak perempuan buat ibunya yang bernama Sarah binti Long. Dia kata ibunya punya hari jadi jatuh pada 2 hari bulan 8. Dia kata terima kasih sangat-sangat hadir dalam hidupnya sebagai seorang ibu syurga yang sentiasa melindunginya sebagai anak perempuan, melindunginya daripada segala malapetaka dan sentiasa mendoakan dia. Jadi sempena hari jadi ni dia nak doakan semoga mak dia sentiasa diberikan rezeki yang melimpah ruah dan kesihatan yang baik dan dirahmati Allah dan diberikan syurga. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.